Dengan ini saya menjemput Datuk Seri Muhammad Hanafi sebagai pengerusi di Dewan Perdagangan Islam Malaysia Cabang Putrajaya untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita mulakan kelas ni. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Elis, MC pada malam ini, dan terima kasih juga yang saya hormati Puan Zahidah, iaitu speaker ataupun pembicara pada program malam ini yang merupakan database specialist yang akan berkongsi tentang satu tajuk yang penting untuk usahawan khususnya, iaitu ABC pengurusan database bisnes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di PM Putrajaya memang 3 bulan kebelakang ini memfokuskan tentang aktiviti-aktiviti berbentuk kemahiran bagi memberi maklumat, info serta kemahiran-kemahiran skill, kemahiran-kemahiran penting untuk usahawan. Jadi kita menggunakan Zoom lah sebagai satu kaedah yang dah menjadi satu norma baru kepada usahawan bagi membantu mereka menghadapi cabaran-cabaran bisnes masa kini. Jadi kalau kita tengok dia selari atau selaras dengan kita punya inisiatif di PM Putrajaya sendiri, iaitu memberi kemahiran kepada usahawan, ahli ataupun bukan ahli di PM yang aktif lah di Malaysia ini. Kalau kita tengok kepada beberapa kepentingan database dalam perniagaan, apa yang saya lihat khususnya dalam bidang pemasaran, ada beberapa kebaikan ataupun kelebihan database ni dalam bidang bisnes, sama ada dalam untuk pentadbiran, human resource, juga pemasaran. Lebih-lebih lagi pemasaran lah. Antaranya yang saya boleh sebut, satu, dia boleh menjimatkan kos sebab kita menggunakan membuat jualan berdasarkan kepada database yang sedia ada. Ini antara kelebihan dia lah. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan lebih mengenali target market kita lah. Ini antara apa yang saya nampak. Bila kita ada database ni, kita dapat mengenali target market kita tentang produk-produk ataupun servis yang kita ada. Yang ketiga, kita dapat menganalisa rekod-rekod jualan kita dengan adanya database. Kalau kita tak ada database, kita tak boleh nak buat satu analisa yang penting dalam bisnes. Yang keempat, kita dapat mudah untuk buat engagement ataupun relationship dengan pihak klien kita. Yang kelima, kita dapat mudah untuk buat follow up. Ada database, biasanya orang buat landing page, lepas tu dapat lead, and then dapat lead tu ada conversion. So nak follow up dengan pihak klien ni lebih mudah dengan adanya database. Kalau kita tak ada database, maka kita agak sukar lah untuk kita membuat follow up. Dan yang ke 6, kita dapat backup dalam kita punya pemasaran. So maknanya database lama-lama ni kita masih simpan dan kita boleh jadikan sebagai backup plan kita. Dan akhir sekali, antara kelebihan dia, kita dapat komunikasi jangka panjang antara jenama kita dengan kita punya pelanggan. Ini yang saya lihat antara beberapa faedah atau kepentingan database dalam bisnes, khususnya dalam pemasaran. Begitu juga kalau kita tengok perkembangan terkini tentang database ni, dia menjadi satu benda yang penting, sehingga kan pihak universiti pun menjadikan dia sebagai satu kita panggil satu tawaran untuk ijazah. Yang saya tengok macam Universiti Melaya telah mengambil batch yang pertama pada 2 tahun sudah, data science, ijazah sarjana muda data science sebagai satu kemasukan baru, sebab melihat tentang keperluan data ni sebagai satu satu kemahiran ataupun satu ilmu
yang penting untuk syarikat ataupun kementerian sendiri. Kalau dalam kementerian ada apa ni, DOSM tu kan, data statistik ataupun Jabatan Statistik Malaysia tu yang diketuai oleh Ketua Perangkawan Negara, itu pun antara satu agensi di bawah PMO yang memerlukan graduan-graduan data ni untuk membantu kerajaan dalam menganalisis statistik. Begitu juga syarikat-syarikat besar, Huawei, Ernst Young, Asia, macam-macam syarikat memerlukan data ni sebagai satu ilmu penting. Dan kalau kita tengok adanya satu center dipanggil the Center of Applied Data Science, CADS, yang diasaskan oleh Puan Syarala, graduan daripada UKM, yang baru-baru ni telah diiktiraf oleh sebuah institusi pendidikan bebas di Warsaw, Poland. Antara wanita 200 orang yang berpengaruh di dunia, diiktiraf. Ini sebagai satu pengiktirafan lah, bahawa database ni menjadi salah satu ilmu penting untuk kita diaplikasikan ataupun digunakan dalam bisnes. Jadi saya rasa malam ni kita beruntung kerana dapat di PM Putrajaya bersama dengan Puan Zahidah, seorang database specialist yang akan berkongsi dengan kita tentang ilmu ini. Dan maknanya saya mohon kepada semua usahawan yang hadir pada malam ini menumpukan perhatian untuk info-info penting tentang ilmu ini. Dan insyaAllah kalau ada pertanyaan boleh bertanya terus dengan Puan Zahidah tentang perlunya ilmu ni dalam bisnes masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan dan juga hadirin atas hadirat yang datang pada malam ini melalui online. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DS atas kata-kata haluan tersebut. Big data ni memang satu yang barulah antara yang diperlukan pada masa sekarang. Okay, tanpa mengelengahkan masa, saya jemput Cik Puan Zahidah untuk mulakan kelas lah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Belum malam. Saya tak kira benda ni malam, adalah selamat petang. Minta maaf, tiba-tiba pula kan saya nak mula dia time tu dia nak kacau saya. Okey, saya punya internet masalah sikit. Okey, tuan-puan, lagi sekali Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana hadir dalam kita punya sesi malam ni. Sekejap saja kita belajar tentang asas dalam pengurusan database, iaitu ABC pengurusan database dalam bisnes. Okey tuan-puan, kelas ni adalah kelas asas ya. Kelas asas saya terangkan tentang bagaimana apa itu yang dimasukkan dengan database, apa itu database, pengurusan database dan apa tools yang kita gunakan, macam mana kita nak gunakan, dan sedikit saya ajar tentang satu formula yang saya gunakan. Formula itu memang kita panggil formula ABC, macam mana kita nak mula bina rekod kita. Okey, itu apa yang saya dah ajar selama ni. Alright. So saya share saya punya slide dahulu. Okey. Boleh nampak slide saya? Kalau boleh nampak, tulis saya. Alright. Okey, terima kasih yang bagi dah nampak slide saya. Alright, sedikit saya bagi tahu tentang Zoom bagi yang tak mahir berkenaan dengan Zoom. Saya terangkan sedikit. Okey, tuan-puan boleh menggunakan button chat untuk tanyakan soalan kepada saya dan berinteraksi dengan saya. Kelas malam ni banyak kita minta soal jawab sebab dia berdasarkan ilmu dan kemahiran yang tuan-puan ada. Kita just nak refresh dan kita tambah ilmu baru sedikit. Alright. Dan nanti di hujung kita akan guna formula ABC. Dekat situ mungkin saya akan minta beberapa orang untuk share screen. Share screen tu button yang mana? Button yang warna hijau tu.
So kalau kadang-kadang saya akan minta untuk bagi reaksi love ke, bagi thumbs up ke, tepuk tangan ke kan. So boleh tekan button reaction. Kalau nak bertanyakan soalan tapi saya masih lagi tengah bercakap, boleh sahaja raise hand. Okay, tak ada masalah. Alright. So itu sedikit latar belakang saya dah mempunyai 8 tahun pengalaman dalam struktur pengurusan dan komunikasi database di Malaysia dan di luar negara. Kalau tuan-puan nak tahu, sebenarnya saya baru je menetap semula di Malaysia 4 tahun yang lalu. Alright. Saya pernah menghasilkan satu sistem database yang diguna pakai oleh 3 kontinen dan sistem tu saya buat pakai Microsoft Tools sahaja. Alright, dan kita ada memberikan pendidikan percuma yang ini saya akan sharekan dengan tuan-puan di hujung kelas, dan saya telah membuat lebih daripada 30 prototype untuk sistem database. So, soalan pertama saya kepada tuan-puan adalah apa itu yang tuan-puan faham tentang database? Boleh tuliskan di ruangan chat apa yang tuan-puan faham tentang database. Apa itu database? Tuliskan di ruangan chat. Tak kisah dia tak ada soalan, tak ada jawapan betul atau salah. Alright? Simpan data, maklumat lagi. Kena aktif, kelas ni kena aktif. Senarai maklumat, kumpulan maklumat, maklumat diri, data. Lagi apa lagi tuan-puan? Maklumat, tempat data dikumpulkan dan dirujuk. Okey? Lagi? Ada lagi? Ada lagi yang nak share? Apa yang tuan-puan rasa tentang database? Apa yang kita boleh faham tentang database? Pangkalan maklumat. Alright. So database adalah maklumat customer. Ada juga yang cakap maklumat customer. Asset, info maklumat. Alright. Terima kasih buat banyak tuan-puan yang respon kepada saya. Right. Sistem maklumat. So secara mudahnya, macam mana saya fahamkan database ni adalah database ni dia datang daripada dua perkataan. Data dan base. Iaitu maklumat, data tu adalah maklumat dan base tu adalah pengkalan. Jadi secara kita kata summary-nya, sekejap tuan-puan. Saya cuba untuk mutekan yang lain. Right. Secara mudahnya kita cakap, database ni adalah maklumat yang disimpankan di dalam satu tempat yang kita panggil pangkalan. Kalau kita tengok dekat gambar ni, kita boleh nampak maklumat tu adalah file ni, file-file ni. Dan base tu, tempat kita simpan tu adalah rak sebegini. Kalau tuan-puan tengok dekat dalam database punya gambar kan, dia selalu bagi tin warna silver ni. Ini sebenarnya menunjukkan itu adalah set of database. Okay. Saya stop sekejap. Sebab saya nak share. Okay. So kalau tuan-puan tengok dekat sini, apa yang tuan-puan boleh nampak daripada gambar yang saya sharekan ni? Apa yang tuan-puan boleh nampak? Boleh tuliskan di ruangan chat, apa yang tuan-puan boleh nampak daripada gambar ni? Baju, kemas tersusun lagi. Apa yang tuan-puan boleh nampak? Merah, okey, susunan, right. Susun ikut jenis, ikut kategori, teratur, pengkelasan, almari baju yang kemas, susun atur, susunan baju yang bersistematik. Okey, database tadi adalah maklumat yang disimpankan di dalam suatu tempat. Okey, kalau kita tengok almari kat rumah kita, maklumat tu apa yang kita boleh bandingkan kat dalam ni? Maklumat tu adalah baju, kasut yang kita boleh nampak lah dalam gambar ni. Baju tu ada macam-macam colour. Ada macam-macam warna, ada macam-macam size. Yang itu kita panggil sebagai data. Dan almari kita tu adalah kita panggil sebagai maklumat. Okey. Maklumat pula, pengkalan. Saya nak cakap benda lain pula kan. Pengkalan. Jadi almari
yang kita ada tu adalah pengkalan. Jadi macam mana cara kita nak dapatkan baju yang kita nak pakai tu daripada almari tu, itu dipanggil sebagai pengurusan database. Okey, itu dipanggil sebagai pengurusan database. Mana pula cursor saya hilang. Okey, database management. Pengurusan database adalah bagaimana kita menyusun maklumat kita dalam pangkalan yang kita ada ataupun tempat simpan yang kita ada tu supaya kita boleh dapatkan data kita semula secara cepat. Okey, boleh faham apa yang dimaksudkan dengan database dengan database management, pengurusan database. Okey. Alright. Okey. Soalan seterusnya, malam ni memang banyak soalan. Dia lebih kepada nak refreshkan tuan-puan supaya tuan-puan biasa sebenarnya database ni, pengurusan maklumat, pengurusan database ni sebenarnya ada, tuan-puan dah ada skill tu. Cuma kita tak banyak tengok sampel yang contoh yang diberikan tu adalah daripada biasa, normal kerja-kerja yang kita lakukan. Sebab tu kita rasa benda tu macam susah aja. Tapi sebenarnya dia adalah mudah. Okey, dekat mana kita boleh nampak maklumat ni dalam bisnes kita, dekat department mana? Biasanya kan bahagian mana yang selalunya kena kumpulkan maklumat ni? Sales lagi. Selain daripada sales, ada lagi tak? Finance, HR, account, admin. Okay. Boleh dikatakan banyaklah purchase. Yes. Banyak department kan kita boleh nampak kan. So kalau kita kata, kalau saya tunjukkan, ini adalah 6 yang basic lah. Kalau katakan kita masih lagi micro enterprise, so kita tak ada 6 department. Kita 6 department ni kita combine. Mungkin kita ada hanya 2 department. Kalau kita seorang, kita semualah kita uruskan. Tapi kalau kita kata kita adalah medium, biasanya kita dah ada beberapa department lagi. Okay. Kalau kita company yang lebih besar, dia akan ada cabang dia macam operasi ni, dia akan ada cabang logistik, dia ada spesifik khas untuk bahagian inventory, operasi, inventory, logistik. Okay. So dari kita tengok bergantung kepada kebesaran perniagaan kita. Okay, dia berlainan dekat situ. Jadi database ni kita boleh jumpa dekat ke-6 bahagian ni. Ini yang saya ambil yang standard punya lah. Ke-6 bahagian ni dari segi admin tu mungkin dari segi pengurusan maklumat berkenaan dengan perniagaan. Sales adalah jualan, marketing adalah berkaitan dengan prospek, bahan-bahan maklumat marketing, operasi adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam operasi. Okay. Dan finance adalah berkaitan dengan duit keluar masuk, dan HR adalah berkaitan dengan training staff, berkaitan dengan staff sendiri, okay, cuti dan macam-macam lagi lah. Okay, itu contoh-contoh database. Okay, contoh-contoh database yang ada dalam department. Okay. Pada pendapat tuan-puan, apakah 3 instrumen, tools, kita panggil tools ataupun kita panggil alat yang commonly, yang biasa digunakan untuk uruskan database secara digital. Kalau cakap digital ni, buku memang dah boleh tolak ke tepi. Okay. Apa kita boleh pakai yang tuan-puan rasa lah yang paling banyak kat Malaysia ni pakai untuk uruskan database ni secara digital. Okay, Excel, famous, memang Excel memang famous. Excel. Lagi Google Sheet. Lagi ada lagi satu. Apa yang tuan-puan rasa? Okay. So yang first adalah Excel. Excel memang ramai orang guna. Ada yang jawab Access, Tuan Izzat jawab Access. Sistem software. Alright. Access ni dalam Malaysia ada orang pakai. Cuma dia tak cukup popular sebab dia lebih structured daripada Excel. Bila kita nak belajar tu, kita kena belajar dia punya structured dulu. Macam mana kita nak key in data dalam tu, lepas tu macam mana kita nak linkkan data dalam tu supaya kita boleh buat query. So dia agak teknikal sedikit sebab tu tak ramai orang aplikasikan Access dalam pengurusan database. Ramai yang menggunakan Excel berbanding Access.
Okay. Access tu adalah salah satu tools Microsoft juga ya. Okay, lepas tu kita ada Google Sheet. Google Sheet ni dia adik-beradik Excel, tapi nak kata kembar sangat tak kembar lah. Google Sheet ni adalah Google punya aplikasi, kita panggil spreadsheet. Spreadsheet iaitu Google Sheet ni adalah salah satu jenis spreadsheet yang kita gunakan untuk Google. Apa kelebihan dia berbanding dengan Excel? Dia adalah online. Kalau Excel kita nak online pun boleh, tapi Excel ni kita kena ada OneDrive. Barulah dia boleh online dikongsikan. Kalau tak, apa yang akan berlaku kalau kita share dia dalam Google Drive? Salah satu masalah yang kita akan hadapi adalah dari segi formula dengan function. Sebab cara penulisan formula dengan function dalam Excel dan Google Sheet, dia punya fundamental dia sama, tapi bila kita ambil reference dari segi kolom, row, kat situ adalah berbeza sedikit. Okay, tuan-puan sekejap Okay. So, alright. Access memang pening, Okay, lagi satu yang biasa orang guna adalah sistem programming. So biasanya usahawan ni dia akan mula daripada tulis dalam buku. Dia ada phone kan, dia ada buat bisnes menggunakan WhatsApp ataupun ambil order menggunakan form SMS kan. So dia akan record menggunakan buku. Bila mereka berjumpa dengan saya, apa kita kata? Digitalkan. Digitalkan, dia banyak cara untuk digitalkan. Tuan-puan boleh pilih zero cost iaitu Excel dengan Google Sheet. Sekiranya tuan-puan ada duit, ada bajet dan memang perlukan automasi sistem, dan akan pergi kepada bahagian sistem programming. Okay. So ini adalah yang commonly used dekat Malaysia. Right. So pada pengetahuan tuan-puan, ini tak ada jawapan betul ataupun salah tau. Jangan risau. Saya tak ada denda orang. Just kita nak engagement. Apa 3 kunci utama yang kita perlu ada sebelum kita menghasilkan record database? Hari ini memang kita cakap pasal record, bina record. Memang kita fokuskan bina record sebab ramai usahawan dia ada record tapi record dia tu tak boleh diproses. Bila tak boleh diproses, kat situlah dia kata, apa saya boleh buat dengan database saya ni? Bila saya tengok database dia, oh dia cuma ada maklumat ini saja dan dia tak boleh bantu untuk perkembangan bisnes mereka. So apa pendapat tuan-puan 3 kunci utama yang perlu ada sebelum menghasilkan record database? Nama, email, nombor telefon, nama ni lebih kepada maklumat lah. So apa kunci utama? Sebelum kita nak hasilkan database ni, kita kena tahu apa? Contohnya kita nak hasilkan database pelanggan. Apa yang kita nak kena tahu sebelum kita bina record tu? Belian apa? Kena ada data, table. Lagi matlamat. Ada orang tulis matlamat. Kategori customer. Tujuan data untuk apa? Nice. Big why. Thank you. Thank you Tuan Abdul Rahman. Tuan Abdul Rahman sangat aktif. Right. Okay, lagi apa yang tuan-tuan rasa yang perlu ada? Ada 3. Ada 3 yang kita kena tahu sebelum kita menghasilkan record database kita. Memang mencabar soalan ni. Dan ramai yang tak buat benda ni. Dia terus buat record tu. Lepas tu kejap lagi record tu tak boleh diproses. So datang jumpa Cik Zaida pun tengok. Lah kenapa record ni macam ni? Macam record ni dia tak membantu untuk perkembangan bisnes. Jadi itu kita kena tahu, okey, tujuan. Alright. So terima kasih tuan-puan yang respon dengan saya. Right. So pertama tadi memang objektif matlamat. So matlamat ni sangat penting. Matlamat ni kenapa kita ada untuk sebelum kita bina record database ni. Kita kena tahu matlamat ni sebab apa yang tuan-puan nak capai daripada record tuan-puan tersebut.
Contohnya customer database. Apa yang tuan-puan nak daripada customer database tu? Adakah semata-mata hanya nombor telefon dah boleh hubungi mereka? Kalau kita ada customer database, apa kita mahukan dalam customer database adalah kita boleh mengenali customer kita. Yang orang duk cakap avatar. Avatar. Apa menatang sama avatar tu kan? Menatang tak. Oops, minta maaf. Okay, apa benda yang avatar tu? Avatar tu adalah personality customer kita. Kita nak tahu customer kita ni macam mana. Apa barang yang dia suka. Apa produk yang dia beli dengan kita. Itu maksudnya objektif. Kalau kita buat satu jenis database, kita kena tahu apa kita nak capai daripada rekod tersebut. Apa kita nak capai tu adalah bergantung apa data yang kita nak proseskan. So daripada situ baru kita tahu maklumat apa yang kita kena kumpulkan. So kalau kita tak tahu objektif kita, kita main buat. Sebab orang kat luar, coach kat luar sana banyak cakap. Kalau customer database, nama, nombor telefon, alamat, email, that's it. That's it kan, that's it. Tak ya tuan-puan, sebab kita buat bisnes bukan buat bisnes geli-geli, kita buat bisnes serius. So kita kena tahu apa objektif database kita supaya kita boleh capai apa. Kita nak tengok apa, the next step. Alright? Common matlamat kena ada untuk small business macam mana coach? Common matlamat macam mana tu tuan? Boleh explain sikit? Saya kurang faham. Okay, saya pergi kunci yang kedua. Macam tadi kan tuan-puan banyak tulis. Banyak tulis nama, alamat. Yang itu adalah maklumat. Maklumat. Jadi betul. Kunci kedua, kita kena tahu maklumat apa yang kita nak rekodkan. Okay. Okay, macam tadi saya kata kalau katakan customer database, apa yang kita nak capai daripada customer database? Kita nak tahu customer tu, contohnya yang paling fundamental adalah kita nak tahu lokasi dia dekat mana. Kita nak tahu jantina dia lelaki ke perempuan yang paling banyak. Kemungkinan dari segi bisnes tuan-puan memerlukan, sebab tuan-puan ada target market dari segi umur. Itu yang kita kena tengok balik dengan marketing kita. Bila tuan-puan mulakan bisnes tuan-puan buat apa? Sila tetapkan target market anda. So, bila kita buat target market tu, itu adalah kita punya, kita kata rujukan untuk kita buat record database kita apa yang kita perlukan supaya marketing kita tu boleh improve lagi. Mungkin pada peringkat awal tuan-puan tak nampak, tuan-puan hanya record untuk supaya tuan-puan boleh hubungi. Tapi sebenarnya record maklumat customer tu kita kena alignkan dengan target market kita. Apa yang kita nak capai, siapa yang sasaran yang kita nak capai, kita dah capai ke tak? Bila kita maklumat tu kita ada, kita boleh buat analisa. Tapi kalau maklumat tu tak ada, memang kita terkapai-kapai lah. Itu maksud saya. Alright? So boleh nampak kat situ. Itu satu contoh dari segi customer database. Right? So yang terakhir ni, yang ketiga ni yang semua orang duk fikir, apa benda lah Cik Zaidah nak cakap yang nombor 3 ni kan? Nombor 3 ni yang paling penting. Yang pertama tu matlamat memang sangat penting. Yang kedua adalah information, apa yang kita nak rekodkan. Dan yang ketiga ini adalah struktur medium. Struktur medium ni dia bergantung kepada dua perkara. Struktur medium ni apa benda? Apa platform yang tuan-puan nak gunakan untuk bina record database tuan-puan. Macam tadi kan, kita kata kita ada 3 tools. Sama ada kita nak guna Excel, ataupun kita nak guna Google Sheet, ataupun kita nak guna sistem programming. Yang kat luar sana banyak sistem yang murah-murah sekarang ni yang tuan-puan boleh dapatkan dan boleh pakai untuk urus database. Tapi apa yang kita perlu tahu sebelum kita pilih? Kita pilih struktur medium yang mana? Pertama, tuan-puan kena tengok cara kerja. Okey? Cara kerja tim tuan-puan macam mana?
Tuan-puan kena tahu cara kerja tim tuan-puan lakukan macam mana. Kedua adalah bajet. Nak boleh sistem programming kena ada bajet. So kalau tak ada bajet, kita pergi yang zero cost dulu. So kena tahu kemampuan diri kita. Kena tahu kemampuan pekerja-pekerja kita. Kita jangan shock sendiri tau untuk bina sistem rekod kita. Jangan shock sendiri tau tuan-puan. Kalau kita shock sendiri, nanti staff kita terkapai-kapai. Sebab tu ramai usahawan yang datang kat saya, dia nak terus buat sistem tapi dia punya staff tak mampu, tak faham apalah sistem tu. Even Excel pun tak pernah nampak. Jadi kat situ yang kita kata tak align dari segi knowledge, pengetahuan yang mereka ada. Cara kerja ni maksudnya macam mana cara kerja yang sekarang ni staff ni buat. Adakah staff tu menggunakan buku? Dan kemahiran staff tu macam mana? Boleh ke dia handle komputer? Tahu ke dia pakai komputer? Macam mana cara tuan-puan rekodkan data sekarang ni dalam bisnes tuan-puan? Dan apa capability pekerja tuan-puan ada? Itu yang saya maksudkan dengan cara kerja. Sebab semua ni merangkumi tentang proses bisnes tuan-puan. Nampak? Wah, Cik Zaida, selama ni saya belajar record je. Saya tak ada pula kena fikir staff saya tu mampu ke tak. Sebenarnya tuan-puan, apa yang saya cerita ni adalah berdasarkan kisah benar. Kisah benar tuan-puan. Kisah benar di mana ada seorang usahawan tu datang kepada saya. Dia cakap, Cik Zaida, saya nak sistem. Okey, saya buatkan sistem tuan-puan, sistem menggunakan medium Excel. Bila saya kata sistem, dalam satu sistem tu kita ada record, kita ada analisa iaitu saya panggil report table dan kita ada dashboard. Tu lengkap lah. Dan dia ada automasi sedikit lah. Jadi kerja dia record je. Report tu dengan dashboard tu automatik dah keluar. Tapi apa yang berlaku tau tuan-puan, bila kita dah siapkan sistem tu untuk mereka dah bayar tuan-puan, bukan murah, beribu tuan-puan. Walaupun kita buat template, sebab template tu kita buat memang ada complete automation apa semua. Apa yang saya dapat selepas sebulan, mereka tak pakai. Mereka tak pakai dan tak aplikasikan. Dan bila benda ni berlaku, kita tengok kenapa tak pakai. Oh, sebab staff tak mahir. Staff yang menggunakan benda tu tak mahir. Memang rugi puan. Memang kalau saya boleh transfer, saya dah transfer. Tapi tak boleh, itu dia punya. So itu yang saya maksudkan, kita kena tahu cara kerja staff kita selama ni dia menulis ke, kena tahu kemahiran staff kita, dan kita kena tahu bajet kita juga. Sama ada kita mampu ataupun tak. Sebab tu sangat penting tuan-puan. Tuan-puan kena tahu environment bisnes tuan-puan macam mana. Alright? Okay. Ini memang ilmu yang sangat penting. Dan ramai usahawan kat sana, kalau tuan-puan kata saya jumpa 10 orang, 10 tak tahu pasal benda ni. To be honest dengan tuan-puan, sebab saya dah tahun ketiga sekarang ni buat berkenaan database ni, dan saya dah jumpa macam-macam jenis usahawan. Alright? So itu 3 key ingredient, maksudnya kunci utama yang tuan-puan perlu buat, perlu tahu, perlu tentukan sebelum, perlu ambil tahu sebelum tuan-puan create database record. Alright. So kita dah hampir ke rancangan utama kita, iaitu ABC. Okay. Macam mana nak bina record kita menggunakan formula ABC ni? Formula ABC ni saya create pada awal saya mula, saya pulang daripada luar negara dan saya memang start bisnes saya sebagai database specialist. Saya fikirkan apa formula nak mudah saya nak bantu usahawan supaya dia boleh record database. Tak kira lah apa sahaja jenis database. Database pelanggan, database sales, database inventory, database operasi, tak kira apa sahaja database pun mereka boleh buat. Apa formula saya boleh bagi. Sebab itu saya hasilkan formula ABC. Okey, untuk aktiviti formula ABC ni, saya nak minta tuan-puan
buka Excel. Kalau pakai laptop boleh buka Excel Kalau tak pakai laptop boleh je tengok je apa yang kita buat, nanti boleh applykan Alright. So saya share. Okay, contohnya apa yang dimasukkan formula ABC? A. Kita buat bersama-sama tuan-puan. A. Sekejap ya. Saya salah share. Sekejap. Okay. Alright. So saya sharekan. Okay. So kita nak tengok dekat sini apa yang contohnya saya buat yang paling senang, sebab yang paling semua orang boleh aplikasikan adalah database customer. Okay, database customer. A tu bermaksud formula ABC ni, A tu apa database yang nak dihasilkan. A tu apa. So kita nak hasilkan database pelanggan. Okay, B adalah bahan maklumat yang kita nak masukkan untuk kita createkan database pelanggan. Okey, apa bahan maklumat yang kita nak kumpulkan untuk kita bina record database pelanggan? Boleh tulis dekat ruangan chat. Terima kasih tuan. Okey, boleh tulis dekat ruangan chat apa yang tuan-puan rasa maklumat yang kita nak kumpulkan. Ya, apa nak masuk ke dalam. Apa maklumat yang kita nak kumpulkan? Jantina. Awal-awal dia tulis jantina. Okey. Lagi apa? Nama. Nombor handphone. Okey. Alamat. Okey. Kerja. Kerja apa? Lagi apa? Okey, lagi apa lagi? Umur. Minta maaf tuan-puan, rumah saya ni ada celebrate birthday. Dekat luar tu saya mengajar tuan-puan dulu. Nanti saya join kemudian. Status. Status tu status kahwin ke? Status kahwin. Lagi tahap pendidikan. Produk tak masuk lagi pelanggan dulu. Pekerjaan, marital status. Lagi apa tadi? Email. Okey. Lagi apa lagi yang tuan-puan rasa? Marital status, pekerjaan dah ada. Kerja apa tu pekerjaan lah. Kerja apa? Pekerjaan. Yang ini adalah berbeza tuan-puan. Tuan-puan kena ingat dia adalah ni adalah berbeza. Untuk letakkan sekarang ni, saya letak je semua. Okey. Tarikh lahir. Hobi. Okay. Alright. So apa lagi? Mungkin kita perlukan minat. Okay. Lagi mungkin kita perlukan nombor IC. Ada jenis bisnes macam bisnes saya kan, kalau saya buat training yang berkaitan dengan HRD claimable, saya kena ada nombor IC mereka. Dan saya kena dapatkan maklum balas lah daripada mereka. Alright. Lagi apa? Ada lagi yang lain. Setakat ni saya jantina, nama, nombor handphone, alamat, pekerjaan, umur, status perkahwinan, status kahwin lah. Status perkahwinan, tahap akademik, email, tarikh. Dia bergantung pada bisnesnya tuan-puan, betul-betul. Nombor IC ni memang susah sebenarnya untuk kita dapatkan sebab dia bergantung pada jenis bisnes. Okay, jenis bisnes. Macam bisnes saya, bisnes training kan dengan coaching, saya tak ada masalah untuk minta. Sebab kita punya sebab. Macam gitu kan. Kita punya sebab. Right. Okay. Ada yang lain lagi kan nak tambah? Ada yang lain lagi nak tambah? Alright. Okay, tak ada. Okay. Apa yang saya nak tuan-puan buat sekarang ni, so kita dah tahu A, kita dah tahu B.
C ni adalah cara kita susun database tu dalam medium, struktur medium yang kita pilih. Contohnya yang untuk kelas hari ni saya guna contoh yang simple lah, iaitu kita gunakan Excel. Okay, sekejap saya stop share sebab saya nak kena buka Excel. Right. Sekejap tuan-puan. Okay. Sambil-sambil tu kalau ada pertanyaan boleh je tanya tau. Okay. So saya buka Excel saya. So tadi kita dah ada senarai maklumat. Kejap lagi saya copy dan saya pastekan. Sekejap tuan-puan. So kita nak buat database customer. Okay. Ini maklumat yang tadilah yang kita dapat. Boleh nampak skrin saya? Boleh nampak Excel saya? Nampak ke Excel saya? Tuan-puan nampak Excel saya kan? Okay, alright. Saya takut saya tersalah share screen. Okay. So bila kita nak susun C cara kita susun. So apa yang saya masukkan dengan susun? Kita kena buat, bila kita ada database kan, bila kita ada satu record, kita akan tulis kita buat dia punya header sebenarnya. Header tuan-puan, nama, nombor telefon, lepas tu kita ada email. Ini yang saya masukkan cara susun. Okay, cara kita susun. Okay, mungkin ada yang tak familiar sikit dengan Excel, so saya terangkan. Yang ada ABC ni, ini nama dia column. Yang ada yang ini 1, 2, 3 ni, ini adalah row. Ini adalah row. So apa yang kita nak buat ini, kita panggil dia header. Header tu masuk apa tajuk kolom maklumat yang kita nak isikan dalam table kita. Okay, maklumat yang kita nak isikan dalam table kita. Kita kena tahu cara susunan dia. Dia ada cara susunan ya tuan-puan, daripada kiri ke kanan. Tak boleh main letak aja. Main letak tu salah. So apa yang kita perlu letakkan yang paling kiri? Yang paling kiri ni adalah unique ID. Apa yang kita masukkan dengan unique ID adalah contohnya yang kita gunakan untuk cari semula data tu dengan cepat. So yang kita masukkan, kita letak kiri. So kadang-kadang ada yang kita buat coding ID, nombor ID pelanggan. So nombor ID pelanggan boleh jadi yang pertama, nombor ID. Okay, nombor ID pelanggan. Kadang-kadang orang tak letak nombor ID pelanggan as pertama. Ada orang dia letak nombor telefon yang pertama sebab dia tak ada ID pelanggan. Sebab nombor telefon ni dia tak boleh banyak-banyak untuk satu orang kan. Nama kadang-kadang ada orang memang menggunakan nama. Tapi kat sini dia tak buat nombor ID. Dia buat yang bilangan tu. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya tak ada masalah tau tuan-puan nak buat macam mana. Tapi yang paling penting, yang paling kiri adalah maklumat yang tuan-puan nak cari. Okay, maklumat yang tuan-puan nak cari. Nak gunakan untuk nak cari. So kalau katakan nama, letaklah nama maklumat tu paling kiri. Lepas tu diikuti dengan maklumat yang terpenting. Okay, terpenting. Maksudnya contohnya kalau lepas nama, apa yang kita nak dapatkan? Maklumat daripada kita punya record tu. Apa yang kita nak dapatkan? Lepas nama tu, kita nak tahu nombor telefon, email. Kebiasaannya cara penyusunan yang saya biasa nampak adalah nama, nombor telefon, email ni optional. Optional. Alamat. Kita masukkan alamat. Lepas tu barulah maklumat lain. Contohnya jantina, umur, lagi apa? Tarikh lahir. Okay,
So yang terpenting tu adalah yang kedua. Maksudnya yang selepas daripada unit ID tu apa lagi maklumat yang penting yang kita ada. Dan yang ni adalah tambahan. Okay. Tambahan. Jantina, umur ni tambahan lah. Maklumat tambahan yang perlu ada untuk bantu kita kenal kita punya pelanggan kita. Okay, so ini cara penyusunan. Yang paling penting belah kiri, yang kurang sikit penting belah kanan. Okay. Okay. Apa maksud data terlalu banyak? Boleh contoh? Okay. Data customer ke yang 500 tu? Bisnes yang sama. Apa yang tuan perlu buat adalah tuan perlu ada ID dah. Maksudnya dah kena kenalkan diorang berdasarkan nombor, tak boleh kenal berdasarkan unit ID nama. Ada buat ID tak? Ada buat record ID tak? Sebab kebakalan ada nama yang sama tu sangat tinggi. Sebab nama kan, nama kadang-kadang nama orang tu boleh sama. Sebab lagi-lagi kalau yang tak bagi nama penuhan kita. Yang tak bagi dengan benti, band dia sekali kan. So kebarangkalan kita akan dapat nama yang sama. Bila tuan nak removekan redundant tu, tuan dah ter-remove data orang lain sebenarnya. So itu sangat penting. So kalau data dah lebih daripada 100 tu, kalau katakan baru nak mula, saya cadangkan buat nombor ID. Buat nombor ID customer. Buat yang general punya. Tak perlu spesifikkan dia VIP ke apa ke, tak perlu lagi. Buat yang general punya dulu. Melainkan tuan puan memang dah ada dah spesifik dan dah ada identification. Oh, dia adalah VIP. Boleh je tukarkan nombor ID dia kepada VIP. Perkelasan dia lah, perkelasan ranking dia. Boleh juga begitu. Alright. So, kesilapan yang selalu orang buat adalah bahagian alamat. Alamat ni dia pergi letak dekat satu sel macam ni. Okey, tuan-puan, alamat ni kalau tuan-puan tak asingkan, dia tak boleh diproses. Dia tak boleh diproses. Tak boleh diproses tu maksudnya macam mana? Sepatutnya alamat ni perlu diletakkan sebegini. Postcode, bandar dan negeri. Kalau katakan sampai negeri, negerilah. Maksudnya kalau katakan tuan-puan ada buat bisnes di luar negara, kena ada sampai negara manalah. Okay. Contohnya saya ada Kuala Lumpur, Selangor. Okay, katakan saya ada beberapa dan lepas tu saya letak Kuala Lumpur lagi 2. Kalau tuan-puan meletakkan alamat tu semua dekat sini, maksudnya nombor 10 Jalan Bahagia, lepas tu 35000 Tanjung Malim, Perak. Bila database kita macam ni, okay, macam keadaan macam ni, kita tak boleh proses data kita. Sebab tu dia kena jarak, dia kena asingkan. Alamat itu alamat nombor rumah, nombor jalan, lepas tu baru postcode, bandar, negeri. Barulah kita boleh proses data kita. Maksudnya kita boleh tahu berapa ramai pelanggan kita yang datang daripada Kuala Lumpur. Berapa ramai pelanggan kita yang datang daripada Selangor. Contohnya saya menggunakan formula ni. Saya tekan enter. Okay. Oh, yang ni saya tak ajar dalam kelas ni tuan-puan. Yang ni saya nak tunjukkan saja. Okay. Jadi kita tahu. Kita tahu dekat sini apa yang berapa ramai pelanggan kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur. Berapa ramai daripada Selangor. Ya tuan, count ni. Okay. Specific criteria. Kita akan pakai count A. So, apa yang saya nak tuan-puan buat, sebab kita ada berapa minit saja, kita cuma ada 6 minit saja lagi, saya akan
buka soalan lepas ni. Apa yang saya nak tuan-puan buat bila tuan-puan habis kelas ni adalah mula tengok balik rekod tuan-puan. Kalau yang dah ada rekod lah. Kalau yang tak ada rekod, mula bina rekod satu-satu. Customer perlukan maklumat apa? Sales perlukan maklumat apa? Menggunakan formula ABC dan bukalah Excel ni. Buka Excel ni, buat header. Yang ni maksud saya yang ini. Buat susunan header dulu. Susunan header ni dulu. Tajuk table kita tu kan. Dekat atas tu maklumat apa yang kita nak isikan. Buat yang itu dulu. Susun daripada unique ID, lepas tu yang terpenting dan yang kemudian maklumat tambahan yang kita perlukan. Alright? Untuk berpostage, maksudnya saya kurang faham apa yang Tuan Izzat maksudkan. Apa yang maksudkan dengan cara nak guna semula? Biasanya kalau maklumat alamat ni bila dah diasingkan, kita akan berbalik kepada target market kita. Apa yang kita nak nampak daripada database pelanggan ni adalah dah post barang, nak post barang tu database sales. dah post barang, nak post barang tu dalam status dekat database sales. Okay? Dia bukan dekat database pelanggan. Bukan dekat database pelanggan. Database pelanggan ni adalah maklumat tentang pelanggan kita sahaja. Kalau berkaitan dengan maklumat tentang pelanggan, urusan jual beli, itu adalah dalam database sales. Kalau dah post barang, nak post barang, itu status. Database sales, macam mana kalau produk tu lebih 100? Produk lebih 100, yang ini kita kena bincang lain ni. Ni kita kena bincang lain sebab dia database sales ni dia bergantung kepada jenis bisnes tuan-puan. Lepas tu macam mana bentuk pembelian dan barulah kita boleh hasilkan struktur dia. Saya akan bagi yang basic template punya database sales kepada tuan-puan sekejap Okay, macam yang ni kan. Boleh drop down menu, betul-betul. Betul Puan Syaniza, boleh drop down menu juga. Kalau kita ada 100, boleh drop down menu. Tapi kalau tanya saya lah, antara Excel dengan Google Sheet, mana lagi better? Saya akan cakap Google Sheet. Sebab Google Sheet, kalau tuan dah lebih 100, nanti nak cari drop down tu leceh. Tapi Google Sheet dia ada searchable function untuk drop down. Itu beza dia. Okay? So, ini adalah salah satu contoh database jualan. Database jualan item ni adalah produk lah. Item ni adalah produk. Kadang-kadang saya pakai item, kadang-kadang ada orang pakai item, kadang-kadang ada orang pakai produk. Ni jangan risau, kejap lagi tuan-puan isi je form, tuan-puan akan dapat semua ni. Okay? Nota sekali. Kalau record, itu tuan-puan kena minta dekat Puan Alice tadi. Sebab yang ni adalah kelas saya kerjasama dengan DPIM kan. Jadi DPIM yang akan bagi. Alright. So dekat dalam bahagian item ni boleh buat drop down lah. Seperti mana Puan Syaniza cakap tadi. Alright. Customer journey yang macam mana? Customer journey ni banyak tau. Tuan nak customer journey yang macam mana? Contoh dalam database pelanggan yang saya akan bagikan kat tuan-puan ni, kita akan masukkan tarikh belian pertama dia dengan kita dekat sini. So kat situ tuan akan nampak bila pada awalnya dia membeli dengan kita. Bila pada awalnya dia membeli dengan kita. Kalau tuan-puan nak yang automated punya, tuan-puan kena ada sistem programming lah. Tapi kita boleh buat customer journey berdasarkan tahunan.
Kalau macam kita gunakan Excel dengan Google Sheet ni, saya sebenarnya sarankan untuk tuan-puan buat rekod tahunan. Jangan buat rekod untuk beberapa tahun. Sebab Excel dengan Google Sheet dia ada limitasi dari segi number of row. Okay, number of row ni. Kalau katakan bisnes tuan-puan macam bisnes Tuan Abdul tu kan, Tuan Abdul Rahman yang banyak produk kita dan banyak customer, kalau katakan dia fast moving lagi lah, so data tu sangat banyak. Bila data tu sangat banyak, nanti Excel tak mampu tampung untuk beberapa tahun. Jadi apa yang saya biasa suggestkan, 1 tahun 1 dokumen Excel ni, okay, 1 workbook Excel ni, ataupun 1 Google Sheet. So berkaitan dengan data track customer journey ni, bergantung tuan nak track customer journey yang macam mana. Untuk setiap tahun kita boleh buat track customer journey. Daripada awal belian dia buat belian kita berapa banyak. Sebenarnya tak perlu pun nak buat yang khas, tapi kita boleh je buat panel khas untuk kita filterkan berdasarkan jenis staff. Kita boleh buat macam-macam sebenarnya tuan-puan menggunakan Excel ni. Tapi itu saya tak ajar dalam kelas ni. Alright? Okay. So ada lagi soalan, saya buka lagi satu soalan sebelum saya sharekan maklumat seterusnya. Okay, tak ada. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya just nak recap dengan tuan-puan. So apa 3 kunci utama yang tuan-puan perlu tahu sebelum bina rekod database? Oh, Tuan Aizat pharmacist ke? Objective, information dengan structure medium. Yes, betul. Alright. So kenapa pentingnya? Okay, 3 key ingredient tadi, objective, information, maklumat, iaitu dan struktur medium. Okay. Kenapa pentingnya untuk kita ada database record yang betul? Apa pentingnya bagi pendapat tuan-puan? Apa pentingnya kita ada record database yang betul? Struktur record database yang betul. Kenapa pentingnya? Supaya kita boleh follow up. Yes, lagi. Kenapa pentingnya? Tadi saya cakap apa? Database ni supaya kita boleh extract, senang kira, supaya kita boleh proses untuk kita gunakan untuk perkembangan bisnes kita. Okay? Right. Itu sebab kenapa pentingnya kita kena ada database record yang betul. Okay. Untuk tuan-puan yang hadir ke kelas hari ini, kalau tuan-puan nak berinteraksi dengan saya lebih lanjut, kan nak tanyakan soalan ke apa ke, saya sebenarnya selalu bermain di dalam grup Facebook saya. Saya ada grup Facebook yang saya buat dari sejak 2019, Jom Urus Database. So jomlah join grup ni. Kat situ ada lebih daripada 30 video yang saya dah buat sebelum ni yang tuan-puan boleh tonton dan boleh belajar secara percuma. Alright? Itu yang pertama. Tuan-puan jangan risau, nanti tuan-puan fill in the form, saya akan bagi nota kelas tu, nota kelas yang hari ni lah, dah ada dah siap-siap dah, link ni boleh klik je. Okay. Okay. Bagi yang datang ke kelas hari ni, ramai yang tanya untuk program lanjutan. Okay, kita ada 2 program lanjutan. Okay, program lanjutan. Kalau tuan-puan nak belajar lagi, nak belajar secara serius, nak bina betul-betul sistem record untuk bisnes tuan-puan. Okay, kita ada 2. Satu macam tadi kan saya cakap ada 2 kan, Excel dengan Google Sheet. So saya memang buat 2 kelas berlainan. So satu adalah Excel. Kita akan buat kelas ni pada bulan November ini, 13 dan 20. Dulu saya buat dia adalah 1 kelas daripada pagi sampai petang. Tapi apa yang berlaku adalah
bila habis kelas tu usahawan biasanya menghadapi masalah untuk implementasi. So dekat sini saya buat 2 kelas berasingan. Okey, 2 kelas berasingan, jadi ada masa untuk develop. Ada masa untuk bina record tu. Okey, kelas pertama pada 13 hari bulan, kelas kedua pada 20 hari bulan, dan kelas untuk Excel adalah pada 11 pagi. Kelas ni sesuai untuk siapa? Dia sesuai pada usahawan yang baru nak mula buat record. Dan tak familiar pakai pakai Google. Dia tak familiar pakai Google. Dan juga kelas ni sesuai untuk usahawan yang dah ada record dalam bentuk Excel, nak improvekan lagi record dia. Nak belajar betul-betul. Apa formula yang kita akan pakai? Kita ada banyak Kita ada banyak formula dengan function yang commonly used yang saya akan bagi tahu kat situ. Tuan-puan boleh buat reminder menggunakan color. Tuan-puan boleh panggil data secara automatik. Tak perlu key in banyak kali. Kita just key in je satu kata kunci, yang lain semua akan dibawa masuk secara automatik. So kita ada ajar semua tu dalam kelas ni. Okay? Yang Excel ni untuk yang dia sebenarnya sesuai untuk yang tak ada team. Tapi yang ada team memang memakaikan Excel pun tak apa, tak ada masalah. Okay? Dan yang seharusnya kena ada pengetahuan asas penggunaan Excel lah. Maksudnya cara nak key in data, dia punya tab-tab kat atas tu tahu-tahu macam mana nak tekan. Sebab nanti bila dalam kelas kita kelas online. So saya akan bagi tahu, klik tab nama apa. Dekat atas tadi kan, Excel tadi kan, kita ada nama-nama tab tu kan. Okay? Dan yang seperti yang saya cakap tadi, yang tak familiar menggunakan Google Sheet. So jadi kelas ni sesuai untuk mereka yang nak mula bina record database. So saya akan sharekan link dia. Tuan-puan boleh je terus klik. Nanti kita akan sharekan kat dalam group. Okay? Nanti kita akan sharekan juga kat dalam group. Okay? Sekejap Kelas Basic Database Excel. Okay. So ini siapa yang nak sertai kelas Basic Database Excel. Itu link dia saya dah sertakan. Okay. Sebab ada yang memang datang kelas hari ni, memang ada yang menanti pasal maklumat untuk kelas lanjutan. Jangan risau, nanti kita akan share dalam group juga. Dan nota ni tuan-puan memang akan dapat, tuan-puan pun akan dapat record untuk kelas ni juga. Pihak DPIM akan bagi. Alright. So untuk Google Sheet kelas dia adalah pada hari yang sama tapi sebelah petang. Sebelah petang. 2 ke 5 petang. Pada bulan November juga 13 dan 20 hari bulan. Hari Sabtu Hari Sabtu. Kelas ni sesuai untuk siapa? Bagi siapa yang baru nak mula. Sama juga macam Excel tadi, tapi dia dah tahu, dia memang nak online, dia dah familiar dengan Google Sheet. Familiar dengan Sheet. Bagusnya untuk orang yang ada team, sebab dekat sini Google ni kita boleh buat function sharing. Alright. Dan bagi mereka yang nak improve record sedia ada, ataupun bagi mereka yang nak beralih daripada Excel kepada Google Sheet pun boleh. So saya sharekan kepada tuan-puan link dia. Basic Database Google Sheet. So apa yang tuan-puan akan dapat daripada kelas ni? Macam-macam tuan-puan. Tuan-puan akan dapat template record mini CRM. Mini CRM ni maksudnya dia ada database customer, record database customer, record database sales, record inventory juga dalam tu kita ada, memang kita bagi. Lepas tu rakaman kelas memang kita bagi, and then kita bagi access learning management system dan juga kita sediakan sijil penyertaan untuk tuan-puan, dan bagi siapa yang complete boleh kita akan sharekan dalam grup WhatsApp kejap lagi Puan Alice akan bantu untuk sharekan dekat dalam grup WhatsApp. Okey, dan saya akan bagi satu sijil penyertaan. Satu lagi, jika tuan-puan completekan training saya, training saya dalam dalam kelas ni, saya akan bagi completion certificate. Dengan syarat kena complete lah. Sebab kita ada assignment. Ni memang technical punya kelas. Alright? Okay. Alright. So, itu sahaja daripada saya untuk tuan-puan malam ni. Saya harap
apa yang saya sampaikan ni dapat sebersedikit membantu tuan-puan dalam urusan bisnes yang tuan-puan ada sekarang ni. Kalau ada soalan, boleh utarakan dekat dalam grup chat room. Macam Tuan Izzat dia sebab dia dah join kelas saya semalam, nanti saya akan contact Tuan Izzat directly Better guna Excel ke ataupun Google Sheet? Dia bergantung kepada kemahiran puan. Kalau tanya pada saya lebih galakkan tuan-puan pakai Google Sheet. Sebab Google Sheet adalah online. Dan kalau untuk dari segi perkembangan bisnes dia akan membantu tuan-puan mudah untuk buat sharing dan improve sharing kepada staff. Okay, kepada staff. Staff kalau kata okay, saya nak tengok staff ni rekodkan data ni, so kita just bagi share access je. Kita tak bagi email kita bagi share access editable untuk staff-staff tertentu. Kalau kita just nak bagi staff tu untuk view, kita boleh bagi view access sahaja kepada staff tersebut. So ada kelebihan untuk pakai Google Sheet. Macam Excel, apa yang berlaku bila kita gunakan Excel adalah kita hanya letakkan dekat dalam satu komputer tu. Kecuali kalau tuan-puan ada OneDrive lah, bolehlah share. Kalau dalam Google Drive boleh juga, cuma kelemahan ni kalau kita ada formula dengan function dalam tu, kemungkinan besar dia tidak akan berfungsi dengan bagus. Itu ada beberapa kekurangan dekat situ. Okey tuan-puan, itu saja daripada saya malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat tuan-puan. Nanti saya akan sharekan dekat dalam grup untuk form feedback. Tuan-puan boleh dapatkan kelas nota slide tadi yang saya buat tadi. Tuan-puan boleh dapatkan dan juga template yang saya tunjukkan sebentar tadi. Alright tuan-puan, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.